Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Uh, Hari ini kita akan memulakan proses pengeditan image, dan apa yang saya ingin tunjukkan di sini adalah cara-cara kita menghasilkan sebuah teks yang berbentuk seperti grafiti, tapi kelainan yang saya ingin tunjukkan di sini adalah grafiti ini akan saya letakkan pada tekstur kayu ataupun image kayu. Okey, mari kita mulakan sekarang. Okey, di sini apa yang perlu kita buat sekarang ialah kita perlukan image dan teks untuk diletakkan kepada sebuah image. Seperti yang kita tahu, grafiti adalah salah satu seni yang mengetengahkan seni lukisan tangan ataupun teks pada dinding ataupun di mostly pada bangunan. Okey, kita akan mulakan sekarang. Perkara pertama yang kita perlu buat ialah buka image dan kita tekan open. Dekat sini saya pilih tekstur kayu, dan kelainan yang saya ingin buat ialah grafiti ini saya buat pada kayu dan bukan pada dinding-dinding yang biasa. Okey, kita open dan ini adalah saiznya. Okey, setelah kita buat pemilihan image, kita pergi kepada teks dan kita pilih teks, dan saya akan pilih Knight Templar dan tulisan bersaiz 500 pixel. Seperti yang kita lihat, image yang saya pilih mempunyai banyak urat-urat kayu dan terdapat pelbagai jenis tekstur. Dan apa yang saya ingin tekankan di sini ialah grafiti memerlukan proses yang di mana kita perlu menampakkan tulisan itu lebih realistik, dan tanpa ada urat-urat kayu mungkin tahap realistik sebuah teks itu akan lebih terbatas. Dan saya memilih tekstur kayu ini supaya kita dapat lihat bagaimana teks itu akan nampak kedalaman dan bump di setiap teks itu. Dan saya memang pilih image ini untuk kerana ia sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan sekarang. Okey, oleh sebab image yang kita pilih nampak kemelayuannya, dan saya akan memilih teks. Okey, sebelum tu kita create dulu box, dan bergantung kepada anda, kesesuaian anda, teks apa yang anda ingin pilih, apa yang anda minati. Dan apa yang saya pilih sekarang ialah Knight Templar, dan saiz juga berdasarkan image yang anda pilih, dan saiz yang sesuai untuk image saya ialah 500. Okey, kita boleh tulis di sini ialah terletak. Okey, tidak boleh nampaknya. Okey, dan kita boleh menulis, dan perkataan yang saya akan pilih ialah terletak usang. Okey, kita dapat lihat sekarang susunan bagi setiap teks ini adalah tidak sama, dan okay, kita boleh lihat kesesuaian apa yang kita boleh letakkan kepada image ni. Dan saya akan ketengahkan lagi. Okey. Okey.
Okey, seperti kita lihat, tulisan ini adalah hanya tulisan semata-mata, dan saya ingin menambah beberapa objek lain untuk menampakkan seni ukiran yang terdapat pada kayu tu, dan kita mergekan sekali dengan teks. Okey, apa yang saya ingin lakukan sekarang ialah kita gunakan pen tool. Kita create beberapa objek ataupun tulisan yang kita ikut kesesuaian apa yang kita ingin lakukan. Dan apa yang saya ingin buat sekarang ialah saya ingin menambah echo pada huruf T. Okey, seperti yang kita lihat, teks ini tidak ada sebarang objek di atas, dan kita perlu menambah, dan saya suka untuk menambah lah. Sebenarnya untuk nampakkan lagi hidup teks tersebut, dan saya akan menggunakan path tool, dan kita akan create sejenis tulisan. Saya akan sambungkan. Dan kita cuba untuk fillkan kawasan tersebut, dan dia akan kelihatan seperti ini. Bergantung pada bentuk apa yang kita nak, dan bergantung juga kepada jenis apa efek yang kita mahukan. Dan saya juga suka untuk melakukan pelbagai jenis corak supaya imej ini kelihatan lebih hidup dan menarik. Dan setiap kali kita melakukan imej tu, apabila sambungkan titik-titik mengikut point yang kita nak mahukan, dan tekan enter, dan dia akan nampak pergerakan. Kita pilih pen tool bucket, dan kita tekan fill untuk teks tersebut.
dan image tu akan automatic terhasil tanpa kita perlu ada sebarang image contact. Okey, saya juga akan menambah, kita perlu ulang proses ini bagi menampakkan ia hasilnya lagi menarik. Okey, saya akan tunjukkan lagi sekali. Createkan satu objek ataupun bentuk yang kita nak. Setiap satunya adalah penting kerana semua objek yang kita pilih kebanyakannya adalah plain dan bergantung pada kita sejauh mana kita mahu menampakkan ianya lebih realistik, dan kita tekan enter. Gabungkan setiap titik ini sampai dia bersambung dan kita akan nampak image ini sedia untuk diedit. Kita tekan fill dan tekan je di dalam objek tu dan ulang proses ini sampai anda berpuas hati. Dan okey, seperti yang kita lihat, ini adalah hasil yang saya telah lakukan dan kita boleh lihat bagaimana bentuk image dan susun aturnya. Dan dari segi kerana apa yang saya ingin lihat di bahagian setiap bentuk yang saya hasilkan ini melalui setiap urat-urat kayu, dan saya ingin menampakkan pump di setiap urat-urat kayu tu kerana ia berada di posisi yang berbeza. Baiklah, setelah kita berpuas hati dengan objek ataupun tulisan yang kita mahukan dan bentuk-bentuk yang sesuai dengannya, dan maka kita boleh pergi kepada proses seterusnya, iaitu meletakkan bump di teks. Kita menggunakan map dan pergi tekan kepada filter, pergi kepada map, bump map, dan kita boleh lihat di sini ada beberapa pilihan dan kita perlulah memilih kepada bump yang terletaknya image, kerana image yang kita mahukan pada tulisan ini adalah bentuk ataupun urat-urat kayu yang ada pada image kita. Okey, kita tengok dulu apakah hasilnya. Okey, nampaknya tak berapa nampak kerana mungkin disebabkan oleh color. Oleh itu, kita perlulah memilih color yang sesuai. Dan jika kita tengok dengan image di belakang, apa yang saya rasa color yang sesuai untuk image ini adalah color coklat. Okey, kita pilih sedikit cerah sikit. Okey. Okey. Setelah kita lihat
colournya telah berubah dan kita cuba lagi sekali. Tekan kepada filter, map dan bump map. Pilih pada objek Photoshop View JPEG. Okey. Dan seperti yang kita lihat, bump tu ataupun depth di setiap tulisan semakin jelas. Dan jika anda boleh lihat, okey, saya besarkan lagi. Okey, kita dapat lihat urat-urat kayu semakin jelas kelihatan. Dan jika kita mahukan lebih lagi depth ataupun bump pada texture ini, kita hanya perlu mengulangkan proses tadi. Tekan kepada bump map lagi sekali dan okey. Dan kejelasan itu semakin jelas kelihatan. Okey. Setelah itu kita cuba juga untuk menukar pixel. Okey, jika kita lihat di sini tahap realistik masih lagi rendah kerana mungkin disebabkan color ataupun ketidak seragaman daripada segi tona color yang saya pilih. Okey, mungkin kita boleh cuba untuk menukar warnanya. Kita tekan pada color. Okey. Masalahnya proses ini mungkin tidak akan terhasil ataupun ada setengah teks yang saya tertinggal. Okey, saya pilih lagi sekali. Okey, layer. Dan masih lagi tidak dapat untuk di-fillkan. Mungkin masalahnya, minta maaf, mungkin ada apa yang tertinggal. Okey, kita lihat. Okey, masalah yang kita dapat nampak di sini, jika kita telah bumpkan tulisan ataupun teks ini, mungkin proses ataupun editing untuk fillkan teks ini menjadi lebih sukar kerana permukaan dia tidak sekata. Jadi apabila sebelum kita memikirkan bump ataupun memanipulasi kedalaman pada tulisan ini, kita perlulah pastikan terlebih dahulu kita memilih color yang betul-betul sesuai dengan image kita. Okey. Okey, seperti yang kita lihat, saya telah kembali balik proses sebelum meletakkan bump, dan kerana saya mahu jadikan gambar kita masuk ataupun merge sekali dengan teks, dan pemilihan warna adalah sangat penting. Saya cuba untuk meletakkan color yang sedekat yang mungkin dengan teks. Apa masalah kita sekarang? Apabila kita memilih color yang betul-betul dekat ataupun paling hampir dengan image di belakang, masalahnya takut kita kurang ekspresi ataupun impak pada gambar tu semakin kurang kerana gambar teks ni semakin merge dengan teks di belakang. Okey, saya cuba tukarkan color dan kita letakkan lagi bump di sekeliling ataupun
pada objek ataupun pada teks, maafkan saya, pada teks yang diletakkan. Okey. Map. Ulang balik proses yang kita lakukan sebentar tadi. Map, map. Okey. Makin lama bump pada objek itu semakin timbul dan menjadikan imej kita di belakang semakin dekat dengan tulisan. Okey. Proses kita sekarang adalah untuk menaikkan lagi impak yang berada di sekeliling objek kita, dan apa yang kita perlu lakukan sekarang ialah seperti yang kita dapat lihat pada imej tersebut, proses seterusnya adalah kita mahu meletakkan outline di sekeliling tulisan, dan kita hanya perlu duplicate layer, pergi kepada select, tekan kepada alpha to selection dan pergi kepada select, tekan grow, dan kita boleh pilih sebesar apa outline yang kita inginkan nanti, dan klik OK. Saya pilih 12 daripada 1. Okey. Jika kita lihat di sini, saya besarkan sedikit. Jika kita lihat di sini, grow adalah berada di sekeliling objek, dan memang itu pun yang kita mahukan, kerana outline akan saya tambah dengan kita perlu mengklik di bahagian ruang di antara garisan yang putus-putus yang bergerak ini, dan di antara objek yang telah kita bumpkan, kita pergi kepada ruang yang kosong dan klik sekali, dan kita dapat lihat semua di sekeliling teks telah pun menjadi outline. Okey, maka selesailah sudah proses pengeditan grafiti yang saya hasilkan ini. Diharap anda dapat mencubanya dan memanipulasikan dengan lebih baik lagi. Semoga apa yang saya paparkan di sini bermanfaat dan boleh digunakan pada setiap hasil-hasil karya yang ingin anda semua hasilkan. Dengan itu, saya mengundur diri dengan ucapan Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton.